Okey. Seni bela diri, pencak silat adalah kaedah tempuh yang mengajar kedua-dua iaitu kerohanian dan pendidikan jasmani. Secara falsafah, ia dapat membantu para peminat untuk menghayati nilai-nilai murni dalam diri masyarakat. Istilah pencak silat yang berasal dari perkataan pencak adalah seni mempertahankan diri bergerak dalam bentuk tarian dan juga irama dengan peraturan kesopanan adat dan boleh dipersembahkan. Selain itu, silat adalah intipati pencak untuk melawan secara bertahan dan tidak boleh ditunjukkan. Pencak silat adalah seni mempertahankan diri yang disesuaikan dengan keperluan dalam menghadapi cabaran iaitu dari segi alam, haiwan dan juga manusia. Gaya yang berbeza dalam gerakan tertentu di kalangan sekolah seni mempertahankan diri di Indonesia didorong oleh budaya tempatan. Dan pada dasarnya pencak silat hanya untuk seni mempertahankan diri dan seni bela diri semakin berkembang dan dinamakan pencak silat. Pencak silat mempunyai peranan penting dalam aktiviti upacara adat dan juga dipelihara melalui orang tua masyarakat. A.D.M. Nalapraya pada tahun 1988 menjelaskan pencak silat secara umumnya dapat dibezakan dengan seni bela diri yang lain kerana pencak silat mempunyai keistimewaan antaranya seperti menggunakan fleksibiliti, ketangkasan, kelajuan masa dan juga sasaran yang tepat dengan gerakan pantas untuk mendapatkan kawalan ke atas lawan dan bukan dengan kekuatan. Yang kedua, menggunakan prinsip imbangan badan, kedudukan permainan dengan menggerakkan titik berat. Dan yang ketiga, tidak digunakan untuk mencari musuh walaupun terpaksa menggunakan hanya untuk menghadapi lawan manusia juga, maka cara menghadapinya mestilah menggunakan kemanusiaan. Dan juga umum mengetahui bahawa seni bela diri di setiap wilayah mempunyai ciri khas yang disebabkan oleh pengaruh budaya, keadaan wilayah dan kepribadian penduduk setempat. Baiklah, untuk kaedah, kaedah adalah bandingan yang telah digunakan untuk membandingkan aliran seni pencak silat antara satu sama lain untuk menunjukkan hubungan pandangan. Di samping itu, kaedah ini juga untuk mengenal pasti persamaan dan perbezaan pergerakan seni persilatan. Ah, Dalam hasil analisis ini, telah diberikan tafsiran yang lebih terkini untuk mencari pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kajian seni pencak silat sebagai sarana pendidikan rohani dan jasmani bagi seseorang manusia. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Fairuz dan rakan sekelas. Nama saya Siti Ashkin binti Abdul Rahim dan nombor kad matrik saya adalah 275432. Di sini saya akan membentangkan tentang perbincangan seni pencak silat. Okey, yang pertama adalah seni pencak silat terdapat di dalam seni pencak silat terdapat 4 undang-undang iaitu apabila berhadapan dengan sikap pasangan. Yang kedua adalah pergerakan. Yang ketiga adalah mogok iaitu di dalam keadaan tidak bergerak. Dan yang keempat adalah serangan. Dalam melaksanakan seni pencak silat, seluruh anggota badan, senjata dan beberapa peralatan akan digunakan secara berkesan dan optimum. Jadi komponen tubuh badan yang utama akan digunakan adalah berdasarkan di atas kebolehgunaan dan kebolehgunaan yang berbeza-beza. Komponen pertahanan yang utama dari tubuh badan adalah jari jemari, kedua-dua belah tangan, siku, lengan, kaki, lutut dan seluruh anggota badan. Bagi komponen pertahanan pula adalah seperti kombinasi, penyelarasan, praktikal, kesan, taktikal, sokongan, bantuan atau peneman. Terdapat 4 komponen yang disenaraikan mengikut keperluan mereka untuk melaksanakan pasca
pasangan pergerakan, serangan dan pertahanan adalah yang pertama sikap. Sikap dari sudut sistem bela diri adalah sikap apabila berpasangan. Ini membawa erti bahawa keadaan sedia tempur yang optimum, baik fizikal dan mental serta diri. Sikap dia dalam konteks seni pencaksilat membawa erti sebagai teknik sedia tempur yang optimum dalam menangani pihak lawan dalam keadaan serangan atau pertahanan. Eksekusi adalah gabungan dan penjelasan kreatif kuda, postur dan sikap tangan. Gerakan pula adalah teknik beralih atau bertukar kedudukan diserta dengan langkah berjaga-jaga dan deria. Selain itu, gerakan adalah bertujuan untuk mendapatkan kedudukan yang baik untuk mendekati atau menjauhi pihak lawan. Yang ketiga adalah serangan. Serangan merujuk kepada pertahanan atau pertahanan aktif. Pergerakan serangan dalam seni pencaksilat adalah teknik untuk merebut inisiatif pihak lawan atau untuk membuat pihak lawan tidak dapat melakukan serangan atau pertahanan. Kesemuanya dilaksanakan secara praktikal. Pertahanan diri sendiri adalah di dalam seni pencaksilat membawa maksud seperti menghalang serangan lawan yang dilaksanakan secara taktikal seperti yang dinyatakan. Sifat pertahanan diri juga termasuk mantra reaktif dan merayu proaktif. Jadi kesimpulannya, sistem bela diri yang tidak mempunyai kriteria fizikal ini walaupun dinamakan sebagai pencaksilat, pada dasarnya masih tidak layak digelar sebagai seni pencaksilat. Seni mempertahankan diri mempunyai beberapa ciri, iaitu ciri-ciri tersebut adalah kesediaan yang tenang apabila bertindak, menggunakan kuasa secara ekonomi, memanfaatkan serangan dan tenaga lawan sebagai peluang untuk mengatasi fleksibiliti dan keseimbangan badan, dan ketangkasan pergerakan dalam permainan kedudukan taktikal. Kemudian saya akan membentangkan tentang aliran pencaksilat. Kemahiran keselamatan pertama yang diciptakan oleh orang pandai diinspirasikan daripada cara haiwan lincah dan terampil ketika bermain dan sebagainya dalam menyerang atau melindungi diri mereka daripada serangan haiwan lain. Perbezaan gaya ciri ini dipanggil sebagai sekolah pencaksilat. Dari perkataan sekolah tersebut membawa maksud sebagai gaya yang diajar dan diamalkan oleh sesuatu perguruan pencaksilat. Beberapa bahagian tertentu yang mempunyai ciri-ciri tersebut menunjukkan ciri-ciri sebagai jurus atau gaya. Perkataan jurus ini itu membawa maksud sebagai sasaran untuk merayu atau melindungi bahagian tubuh manusia yang sangat rapuh. Terdapat beberapa jenis seni mempertahankan diri, tetapi perbezaan kebanyakannya hanya perbezaan yang sangat halus. Sekian daripada saya. Sekarang saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada rakan sekumpulan saya. Sekian, terima kasih. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang. Okey. Dalam slide ni kita akan menerangkan tentang artistik pencaksilat. Okey. Kita akan teruskan dengan penjelasan iaitu dalam pandangan artistik pencaksilat. Seni ialah keseluruhan aktiviti minda seseorang seniman yang mahir mencipta karya sebagai penzahiran perasaan manusia. Dalam kata lain, seni ini digunakan untuk meluahkan perasaan seseorang karya ataupun seniman. Dengan ini boleh menghasilkan karya untuk meluahkan perasaan mereka. Okay. Seterusnya, seni kreatif juga terdapat di dalam seni pencaksilat, iaitu kita dapat mencipta suatu realiti yang baru. Okay. Seterusnya,
kepribadian bercorakkan seni. Okay, dalam kata lain, ianya terikat dengan individu tertentu dalam penciptaan dan keseronokan Pancasila. Okay, kita akan teruskan ke seterusnya. Okey, seterusnya dalam slide artistik seni Pancasila. Okey, seni ini terbahagi dalam beberapa bahagian dalam Pancasila. Yang pertama iaitu seni sebagai ekspresif ataupun luahan. Okey, dalam penjelasannya, ianya bersangkut paut dengan perasaan manusia dan oleh itu penilai juga iaitu mesti menggunakan diri estetik untuk memahami ataupun mendalami ekspresif seni Pancasila. Okay, seterusnya juga iaitu seni adalah abadi. Dalam kata lain, seni ini boleh hidup sepanjang masa dengan adanya turun-temurun ataupun diajar kepada orang yang seterusnya bagi meneruskan generasi seni Pancasila ini. Okay. Dan yang ketiga iaitu seni adalah universal. Dalam kata lain, ianya berkembang di seluruh dunia dan sepanjang masa. Contohnya seperti yang diterangkan sebelum ini, seni Pancasila ini berasal dari Indonesia dan seterusnya diperluaskan di dalam Asia seperti Tanah Melayu. Okey, penjelasan dalam slide ini. Okey, seni adalah pada dasarnya tumbuh daripada tindakan manusia untuk menciptakan gerak-geri yang indah. Okay. Selain itu, seni ialah luahan perasaan ataupun fikiran manusia untuk menyalurkan keinginan dalamannya kepada manusia atau benda yang wujud di luar dirinya. Okay. Seni juga mempunyai peranan dalam kehidupan manusia untuk membuatkan hubungan lebih tinggi daripada manusia. Dengan kata lain adalah dengan transcendental. Okay. Manusia mencipta seni sebagai bukti penyembahan kepada Tuhan. Seni berkaitan dengan kepatuhan manusia dalam kepada Yang Maha Esa. Okay. Dalam kata lain, seni ini digunakan untuk kita boleh nampak ia digunakan untuk mempertahankan diri, tapi dalam masa yang sama ianya diluahkan dalam pelbagai segi, iaitu untuk meluahkan perasaan ataupun dalam kata lain ianya untuk menyalurkan apa ekspresi di dalam diri seseorang itu. Okay. Kita akan meneruskan ke slide seterusnya. Selain itu, artistik dalam pencaksilat adalah salah satu perlawanan seni mempertahankan diri yang berdasarkan estetika seni bela diri, iaitu wiraga, wirama dan wirasa secara keseluruhannya. Seni pencaksilat diamalkan bukan sahaja untuk pertahanan fizikal, tetapi juga untuk tujuan psikologi. Hal ini dikatakan demikian kerana artistik dalam pencaksilat berorientasikan faktor kecantikan, tetapi pelaksanaannya mesti mengandungi unsur logik silat sebagai sumber seni mempertahankan diri. Seni pencaksilat diamalkan bukan sahaja untuk pertahanan fizikal, tetapi juga untuk tujuan psikologi. Hal ini dikatakan demikian kerana artistik dalam pencaksilat berorientasikan faktor kecantikan, tetapi pelaksanaannya mesti mengandungi unsur logik silat sebagai sumber seni mempertahankan diri. Seterusnya, penilaian artistik dalam pencaksilat juga meliputi penghayatan gerak seperti penghayatan gerak dihayati dengan tidak hanya menghafal gerak semata-mata. Oleh itu, pandangan yang benar-benar merasakan atau menghayati pergerakan yang dilakukannya. Sekiranya seni pencaksilat dalam mempertahankan diri tidak mencerminkan nilai atau kehilangan nilai dalam seni pencaksilat. Hal ini kerana keikhlasan dan ekspresi serta cerminan adab budi bahasa perlu dipadankan dengan visualisasi keseluruhan dengan pergerakan yang dibawanya seperti pakaian dan aksesori yang digunakan. Di samping itu, artistik dalam pencaksilat hanya mempunyai makna sebagai seni tari dan seni gerak kreatif yang indah seperti seni pencaksilat masih belum matang. Seni mempertahankan diri boleh dilakukan dengan atau tanpa menggunakan senjata dan juga dengan iringan muzik.
Oleh itu, jelaslah bahawa artistik dalam pencaksilat inspirasi artistik yang berkonsepkan dan ekspresif bukan sahaja bergantung pada keadaan hidup, tetapi juga gaya hidup yang dibentuk oleh cita-cita artistik, oleh inspirasi puitis atau keagamaan. Assalamualaikum kepada Dr. Muhammad Fairuz. Jadi kali ini saya akan menerangkan tentang seni pencaksilat sebagai seni mempertahankan diri fizikal. Seni pencaksilat ini merangkumi sifat dan sikap kewaspadaan mental dan fizikal seorang pesilat atau ksatria tersebut. Ia berdasarkan sikap responsif dan kawalan diri seorang ksatria itu. Pesilat atau ksatria pencaksilat ini perlu bertanggungjawab atas nasibnya di masa hadapan jika pihak lawannya telah cacat akibat dari tindakannya. Perkara ini boleh mengakibatkan tuntutan mahkamah sehingga pesilat tersebut tidak dapat bertempur lagi. Oleh itu, ia digelar seni mempertahankan diri. Seni pencaksilat ini digelar seni mempertahankan diri dan bukanlah seni serangan. Okey, seterusnya, seni pencaksilat sebagai latihan mental rohani. Secara umumnya, seni mempertahankan diri yang dimulai dengan mental rohani ini seperti pencaksilat tergolong di dalam seni mempertahankan diri kerana mana-mana seni mempertahankan diri mempunyai sifat dan aspek yang berbahaya. Dan hampir semua kolej seni mempertahankan diri mengajar aspek mental rohani ini kepada pelajar-pelajarnya dari awal pendidikan hingga akhir pendidikan seni pencaksilat tersebut. Hal ini kerana mental rohani ini merupakan aspek yang penting di dalam ajaran pencaksilat untuk mengawal diri dan mengawal rasa tanggungjawab sosial. Dan aspek-aspek ini diangkat berdasarkan falsafah karakter-karakter yang ternama dan hebat. Dan pencaksilat ini juga boleh menjadi satu kemahiran yang sangat berbahaya jika ia dikendalikan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih. Okey, akhir sekali untuk kesimpulan pula. Okey, silat juga mengikut peraturan estetik dan penggunaan adalah bertujuan untuk menunjukkan keindahan pencaksilat. Seni bela diri merangkumi 3 bahagian iaitu persembahan seni bela diri, rekreasi seni bela diri dan pencapaian dalam seni mempertahankan diri. Melalui latihan seni mempertahankan diri, seni mempertahankan diri dapat dijadikan sebagai media kepada pendidikan jasmani dan rohani untuk pembentukan karakter pejuang persilat. Sekian, terima kasih.